Perkembangan Islam selepas pembukaan kota Mekah. Perhatikan dan teliti. Ustaz, bagaimanakah Islam boleh tersebar ke seluruh dunia? Baca dan teliti. Strategi Nabi Muhammad SAW berdakwah dan kesannya. Kawan-kawan, Nabi Muhammad SAW sangat bijak mengatur strategi berdakwah. Strategi pertama, mengukuhkan negara Islam, membentuk masyarakat mengikut acuan Islam, menghapuskan amalan jahiliyah seperti penyembahan berhala dan hidup mementingkan kabilah serta keturunan, melengkapkan kaum muslimin dengan ilmu agama, menekankan amalan tidak mensyirikkan Allah, taat kepada Nabi, mengukuhkan persaudaraan Islam dan menjauhi larangan seperti membunuh dan berzina. Seterusnya, memperkasakan ekonomi umat Islam, mengutuskan pemungut zakat dan jizyah kepada kabilah-kabilah dan negeri-negeri yang dikuasai Islam. Strategi kedua, menekankan tanggungjawab berdakwah. Peranan menyampaikan kebenaran Islam dipikul oleh setiap Muslim sama ada lelaki atau perempuan, saling berganding bahu mempertahankan kesucian Islam daripada ancaman musuh. Info: jizyah ialah cukai yang dibayar oleh rakyat bukan beragama Islam yang bernaung atau tinggal di negara Islam. Strategi ketiga, menjalinkan hubungan luar, menghantar utusan dan gubernur. Para utusan Nabi dihantar kepada kabilah-kabilah Arab dan ditugaskan berdakwah serta menyeru mereka agar memeluk Islam. Para gubernur dilantik untuk dihantar ke negeri-negeri yang dikuasai Islam dan ditugaskan untuk berdakwah serta mengajar tentang ajaran Islam. Menerima kedatangan delegasi kabilah Arab, baginda menerima kunjungan mereka yang berhasrat untuk memeluk Islam. Nabi sangat teliti dalam membuat perancangan, kemudian baginda serta para sahabat bersungguh-sungguh melaksanakan. Kesan daripada dakwah Rasulullah SAW, terbentuklah masyarakat Islam yang teguh akidahnya, hidup bersatu padu, aman dan damai. Negara Islam semakin kukuh kerana setiap Muslim sanggup berkorban tenaga dan harta demi mempertahankan kesucian Islam dan negara. Ramai yang memeluk Islam kerana setiap orang berperanan menyebarkan Islam dan pengaruh Islam semakin meluas di semenanjung Arab. Nilai: berusaha menyampaikan kebenaran Islam. Baca dan fahami cabaran berdakwah. Banyak cabaran yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ketika berdakwah. Antaranya ialah satu, menghadapi penentangan bersenjata daripada musuh Islam. Penentangan berlaku akibat kemarahan dan rasa tidak puas hati lihat kejayaan Islam membuka kota Mekah. Mereka juga merasa terancam dan mahu menyekat pengaruh Islam. Maka tercetuslah beberapa peperangan seperti Perang Hunain dan Perang Tabuk. Perang Hunain berlaku di Hunain pada tahun ke-8 Hijrah. Peperangan ini tercetus apabila kabilah Hawazin dan Bani Thaqif tidak berpuas hati dengan kemenangan Islam dan merasa terancam. Bilangan kaum muslimin seramai 12,000 orang. Tentera musuh pula membawa anak, isteri dan harta benda bersama-sama dengan mereka. Peperangan ini berakhir dengan kemenangan pada pihak muslimin. Selepas peperangan ini, ramai daripada mereka memeluk Islam, termasuklah Malik bin Auf yang mengetuai peperangan ini. Manakala Perang Tabuk berlaku di Tabuk pada tahun ke-9 Hijrah. Peperangan ini tercetus apabila kerajaan Rom berasa terancam dan mahu menyekat pengaruh Islam yang semakin meluas. Bilangan kaum muslimin seramai 30,000 orang, manakala bilangan musuh adalah seramai 40,000 orang.
Peperangan ini berakhir dengan kemenangan di pihak muslimin tanpa berlakunya pertempuran setelah Allah Subhanahu wa taala mencampakkan rasa gurun dan takut di hati musuh. Kedua, menghadapi golongan munafik. Golongan munafik ialah mereka yang berpura-pura Islam dan tinggal bersama-sama dengan kaum muslimin. Golongan ini selalu mencari jalan untuk melemahkan kekuatan umat Islam. Antaranya ialah sentiasa memberikan alasan dan menolak apabila diminta berganding bahu mempertahankan agama dan negara, menjalinkan hubungan dengan Raja Rom untuk bersama-sama melemahkan umat Islam, membina Masjid Dirar dengan tujuan menyaingi Masjid Quba dan memecah belahkan kaum muslimin. Iktibar daripada perkembangan dakwah Islam. 1. Kita hendaklah melaksanakan tanggungjawab berdakwah menyebarkan kebenaran Islam kepada semua. Kita hendaklah melaksanakan tanggungjawab berdakwah menyebarkan kebenaran Islam kepada semua. Tugas berdakwah ini mestilah disertai dengan ilmu, perancangan dan cara yang hikmah. Kedua, kita hendaklah memelihara kesatuan dan kesepaduan umat Islam dan rakyat Malaysia, kerana dengannya negara akan stabil dari sudut politik, sosial dan ekonomi. Yang ketiga, musuh Islam sentiasa mencari kelemahan orang Islam. Oleh itu, kita mestilah menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh, kerana dengan ilmu kita dapat menangkis dakwah daripada musuh Islam. Perumusan daripada tajuk ini ialah dengan pertolongan Allah dan pengorbanan Nabi serta para sahabat, kini Islam telah berkembang ke seluruh dunia.